Assalamualaikum dan salam Sabtu 2 Oktober 2021 6:15 petang. Okay. Selain daripada kita guna TradingView ke ataupun Bursa Malaysia ke, kalau kita nak dapatkan historical price untuk kita buat checking apa semua, salah satu cara kita gunakan Python. Okay, saya nak ringkaskan video. Ini kira cara malas lah. Sebab katalah kita selalu dapat, macam saya ni everyday ada saja macam UOB ni akan bagi dia punya, orang kata dia punya trading plan lah. Contoh, ini tarikh dia 6 September. Okay, 6 September, EFOS technical buy with plus 31.5% potential return. Okay, last price 55, target 675, then ada stop. So kita mungkin kita boleh buat Excel, kalau siapa biasa pakai Excel lah, dan kita tandakan lah bila dia bagi, lepas tu ini trading idea lah. Kita kalau boleh janganlah tengok yang ni saja, kena tengok kat stop. Sebab ada ketikanya memang kalau market tu tak cantik, memang dia terkena stop lah. Dia dah bagi stop, jadi kita follow stop. So hari ni bukan nak kata yang ni bagus ke tak bagus ke tak, kita cuma nak buat record saja, supaya next time bila kita ada record, jadi bila kita dapat trading idea tu daripada orang sini ke, kita dapat buat sedikit pengasingan. Okay, ini trading idea dia mungkin chances dia mungkin 51% sampai, yang ni mungkin bagi sampai 20, yang satu tu je tunjuk. Contoh lah contoh. Saya bukan nak kata dia tak bagus ke tak, tapi kita sebagai trader, sebab yang tekan beli kita, yang tu pun semua kita lah. Kita akan bertanggungjawab dengan apa saja yang kita buat. Okay. Kalau tengok saya tak pakai, saya pakai Python, saya run dekat Jupyter Lab. Saya letak kat server saya tu, dan saya boleh akses ke mana-mana lah, kat handphone ke, kat tab ke. Tapi hari ni saya nak tunjuk collab research.google.com, sebab dia ini tak perlu install apa-apa. Jadi kita cuma login dengan akaun Google kita, terus pergi kat collaboratory ni dan buat baru. Terus buat baru. Okay, saya ambil contoh. Hari ni saya akan pakai Y Finance. Macam mana saya buat untuk Telegram tu, kebanyakannya saya pakai untuk screener saya pakai Yahoo Finance ni. So ada dua benda yang kita kena buat. Ini cara paling malas, sebab tak banyak barisan yang kita nak kena pakai. Ini yang bawa banyak ni cuma saya nak tunjuk je lah apa yang kita boleh buat sebahagian. Saya pun tak pandai, tapi saya rasa apa yang saya belajar ni, saya seronok nak kongsikan lah, supaya semua orang boleh buat. So, untuk buat ni, dia tak ada perlukan orang tu kena ada master ke PhD ke, tak payah. Tak perlu. Janji awak ada line internet dan ada sedikit ketabahan. Geram betul lah tak dapat trading clue punya. Dia orang kata trading clue tu ada 400 lebih orang je yang hantar betul. Tapi itulah benda pertandingan. Okay, so ada dua benda je yang kalau Python ni untuk library yang kita akan import, Yahoo Finance cukup, dan juga Pandas. Bawah ni nanti saya tunjuk kenapa yang kena pakai. Saya pun tak tahu apa beza Pandas Reader dengan ni, tapi setakat saya pakai ni, kalau pakai tambah lagi bawah ni lebih bagus. Okay, awak buka je file baru. Nanti barisan yang pertama ni, okay, ni dia panggil dia punya apa benda lah, kolom ke apa lah kan. Setiap kali kita buat, kita boleh check run kat situ. Nanti dia akan bagi tahu lah kalau ada error ke apa-apa ke. Macam ni dia bagi tahu error Yahoo Finance ni tak import lagi. Jadi apa yang kita kena buat, saya akan tekan code. So kotak dah turun bawah ya. Kita boleh buat, kita install dulu. Sebab setiap kali buka, kalau seingat saya dia buka environment baru kot. So yang
asyik kena install selalu. So kita ada apa tanda mark ni, buat pip dan install Y-Finance. Buat ni dulu peraturan. Okay. Dia ada satu lagi tu kita kena install, Pandas. Okay, tapi Pandas tu selalunya dah ada. Dan kita bila dah install ni, successful install, delete, dah tak pakai dah. So kita check sekali lagi. Kalau ada error mungkin Pandas tu lah. Okay, so sekarang ni Pandas tu memang dah ada. Cuma Yahoo Finance je lah ada, bukan built-in dalam collab ni. Okay. Tapi saya tak nak pakai Yahoo Finance, saya nak tambah satu lagi. From Pandas Data Reader import data SPDR, dan juga bawah sekali ni yt.pdr override. Tambah 2 baris ni. Okay, so kita try. Kalau dia kata Pandas Data Reader tak ada, kena import balik lah. Maksudnya kalau ada keluar error apa-apa saja daripada kita punya bahagian yang kita nak import library ni, tambah satu lagi baris dan just pip install lah. Pip install. Kalau katalah Pandas Data Reader tak ada, pip install Pandas Data Reader. Okay. Okay. So sekarang ni apa yang kita nak buat? Okay, daripada data tadi, kita boleh buat satu variable baru, data, nama dia. So dia punya cara nak cari, kita nak ambilkan data tu, dia pdr.get data Yahoo. Kalau lupa tak apa, benda ni banyak dalam internet, berlambak-lambak, tapi saya cuma nak tunjuk je lah kan. Dia kalau lupa tak ada masalah. Untuk benda-benda macam Python, PyScript ke apa, lupa tak ada masalah. Cari kat Yahoo lah. Cari kat Google, cari dekat YouTube. Okay, pdr get data Yahoo. First benda yang kita kena tahu adalah nombor kod. So kat sini tadi saya nak EFOS 0065. Dia kelakar sikit. Untuk Yahoo Finance memang dia pakai kod, dia tak pakai nombor, dan kita kena tambah .kl. Kalau tak tambahkan dia tak keluar. Dia kata tak jumpa. Okay, start pada bila kita nak keluarkan data tu. So contohlah, kata saya nak ambil setahun yang lepas lah, 2020, 1/9/20 sampai sekarang. Jadi kalau kita run, kalau tak ada masalah, dia kata okey lah. Okay. So macam ni kita nak keluarkan dia punya paparan dia tu, sama ada sepatutnya boleh kat bawah ni pun boleh, ataupun tak apalah, kita tambah satu lagi, apa benda dia panggil ni kotak-kotak ni sekejap. Run cell baru. Okay. Kita just taruh data saja, sebab variable tadi kita dah letak data. So kalau saya run, okay, dia akan keluar daripada 1/9/2020 sampai yang terakhir, setakat data yang ada hari 1/10/2021. Kita ada 268 baris dan juga 6 kolom. So date ni dijadikan dia sebagai index date, dan kita ada open, high, low, close, adjusted close dan boleh adjusted close ni kalau dia penting jugalah, sebab kadang-kadang chart tu kan dia stock tu kan dia bagi dividen pada corporate exercise ke apa, jadi adjusted close tu dia dah adjust lah. Tapi tak kisah mana-mana nak pakai, ini permulaan kita ni lah. Okay, data dia banyak tapi dia tak keluarkan semua sebab senang nak nampak kan. Jadi dia akan ambil 5 yang pertama atas dan 5 yang terakhir. Dia kata apa sikit sangat kan? Sana tak, memang ada data tu. Maknanya 7/9 ada, 8/9 kalau trading day ada, dan seterusnya lah. Okay, kalau data ni pun kita boleh view, contoh kalau kita nak tengok 5 yang terakhir, 5 yang teratas. Biasanya kita panggil data.head. Jadi akan keluar 5 yang teratas. So kalau kata nak cari 20 yang teratas, masuk je 20 kat dalam tu. Jadi akan keluar 1 sampailah 20 data dia. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Betul lah tu. Malah nak kira lah. Okay. So settle yang ni. Jadi kita punya variable data tu dah ada. Okay. Sekarang ni,
kalau kita cuma nak ambil katalah kita nak cari certain data lah kat dalam ni lah, contohlah 18 hari bulan ke 19 hari bulan ke apa semua, itu pun boleh, tapi saya rasa nak cepat sikit lah, lambat lah sembang benda tu. Okay, kita nak terus ke sembang cerita ni. Okay, tadi kawan kita ni kata EFOS 0065 pada ni 6 September. Jadi kita ambil data, tak payah panjang lah, kita ambil 2021 1.9 cukup lah sebulan. Dan kita run balik. Okay, kita run balik. Ni yang bagusnya kalau pakai engineer macam ni kan, sebab setiap sel kita boleh run. Kalau kita buat yang guna edit Python editor tu, kita kena save, lepas tu dia run balik semua. Dan yang bagusnya kalau run balik semua tu, dia akan check dari atas lah. Sebab ini kadang kalau kita run cell ni, dia ambil variable yang kat atas ni, kalau kita tukar apa-apa, kita kena run balik. Okay, so yang ni tadi data dia cuma ada sebulan. Kalau kita check, okay, so sekarang ni dah dapat 1.9 dan benda tu tadi dia beritahu pada 6 hari bulan kan. 6 hari bulan. Okey, kalau 6 hari bulan, kita nak data 6 hari bulan. 6 hari bulan ke atas. Okey. So, kalau nak 6 hari bulan ke atas. Jadi saya nak ringkaskan cerita lah. Jangan tanya benda-benda pelik-pelik. Saya cuma tunjuk saya. Sekarang ni cerita dia, kita buat bagi jalan. Bagi jalan. Lepas tu baru kita, bila benda dah jalan, dah seronok, barulah kita akan mula belajar sikit. Okay, saya nak kosong ni row 0, 1, 2, 3. Bermula 3 sampai habis. Jadi saya ambil data.ilog. Saya kata 3, row barisan yang ketiga, indeks yang ketiga sampai habis. Jadi dia akan tinggal 6 sampai 9. Okay, ini data.ilog untuk yang kita dah dapat. Okay, selain daripada tu, katalah ini kita namakan dia sebagai variable lah. Trading plan. Tak, kita dapat idea. Okay. So, dah hilang kan? Tapi tak apalah, kalau nak print balik, just type idea. Saya nak pakai idea tu nanti. So, dalam sini, kalau kata kita nak buat chart lah kan, kita just masukkan tadi, ni variable baru kita tadi, idea. Kita boleh plot dan dia untuk tengok yang ini sebab saya nak pakai closing price. So kita ada open, high, low, close kan. Saya nak pakai closing price dan kita type close dan plot dan kita nampak dia plot lah. Ni. So yang bawah ni pula, kalau kita nak bermain-main dengan kalau kita nak tambah lagi bentuk-bentuk chart yang berbeza lah. Jadi saya tengok dalam ni ada macam MPL Finance ni pun dia kata macam cantik juga lah. Okay, tak apalah, kita try pakai. Ni plot just kosong saja. Banyak lagi yang kita boleh tambah. Tapi yang ini ada orang tolong buat kan. Dia bagi cantik. Okay, dia kata tak ada kan. Tambah. So, pip install MPL Finance. Okay, dah. So, buang. Dah tak pakai. So, kita run balik. Pastikan yang dia tidak ada error. Okay, so apa yang kita boleh buat dengan MPL Finance tu? So mpf.plot, saya tak pakai data. Kita pakai tadi, saya dah tukar nama idea tadi. Jadi kita kena letak idea. So, jadi dia boleh print. Dia lain sikit. Dia type ni ada banyak. Ni saya tunjuk yang boleh keluar candle lah. Ni tarikh, ni price, candlestick dia. So kalau kat bawah ni pula, tak apa, kita ambil idea saja, tak perlu slicing lah. Ini candle, volume, ada size dia, lepas tu style Yahoo, title, sorry, ni bukan 00, ni tadi 0065. Tarikh daripada, ni untuk title ni yang bawah ni, sajalah nak tulis, tak nak boleh, tak apalah. Tak apalah, kita boleh je lah, pause. Okay, run balik. Okay, 0065.kl EFOS. Inilah bentuk dia macam Yahoo, style Yahoo lah. Okay, dah habis sembang.
Okay, sekarang ni, so yang ni kita letak tepi dulu. Okay, yang ni pun kita letak tepi dulu. Okay, sekarang ni macam mana kita nak buat, saya nak buat sedikit pengiraan. Pengiraan. Kita nak buat daripada tarikh yang dia bagi tadi, 6 hari bulan, kita nak check yang paling tinggi yang dia pernah pergi dan juga berapakah peratus daripada harga terakhir yang trading idea ni yang kita dapat, dan kita nak bandingkan dengan harga yang sekarang. Kalau kita tengok chart ni nampak macam menurun lah, tapi kalau kita cuba buat yang ni, okay, yang ni untuk yang itu saya pakai adjusted close. Tak nak pakai adjusted close pun tak apa. So result ni, kita main data. Idea. Sini pun padam idea, sini pun padam idea. So yang ini nak pakai adjusted close boleh. Pakai close lah. Nanti saya cerita apa maksud dia. Okay. Tadi kan kita dah susun. Sekejap, saya rasa tutup dululah chat ni. Clear output. Ini pun clear output. Tadi kan kita dah susun. Kita dah dapat data sini. Lepas tu kita dapat data iLog daripada 6 hari bulan sampai 1 hari bulan 10. Okay, kita ada nilai dia kan. Sekarang ni saya nak buat perbezaan harga tutup sekarang berbanding dengan harga tutup yang paling mula sekali yang kita dapat trading idea ni lah, 6 hari bulan 9. Jadi apa yang banyak cara yang kita boleh guna, tapi ini salah satu cara yang sebab saya dah biasa buat kat Pinescript macam ni. Jadi saya pakai je lah. Jadi apa yang saya buat, dari idea tadi, variable idea tadi kan kita ada nilai close. Close ni daripada kita punya nilai ni dalam kolom close ni. Dan saya ambil iLog yang negatif 1. Negatif 1 maksudnya dalam kesemua ni, ini paling last. Negatif 1. Kalau kata negatif 2, second last. Kalau negatif 3, third last. Jadi saya ambil nilai close yang ni, tolak dengan yang ni tutup dulu kan, confuse. Tolak dengan idea close dan iLog kosong. iLog kosong ni yang paling permulaan dalam data frame ni iLog tu dia untuk row ni, baris yang kira paling atas, orang kata paling atas lah, ataupun permulaan lah. Jadi cerita dia close terakhir tolak dengan close masa trading idea ni. Kalau ikutkan trading idea ni, kita kena tolak sikit ke belakang, sebab kita sepatutnya kena ambil 5 hari bulan. Sebab yang idea ni dia 6 hari bulan. So 6 hari bulan ni pagi-pagi, data belum cerita lagi. Jadi untuk lebih adil, kita ambil 5 hari bulan. Jadi saya kena betulkan ni balik. Okay, so kita keluar 3 hari bulan lah. 5 hari bulan tu mungkin cuti. Sebab tengok kalau kat sini pun dia kata EFOS technical bar with 30%, last price 0.55, dan kita nampak kat sini last pada 0.55. Ini pun banyak cara, sebab kita mungkin boleh shift. Ni kemudian lah kita buat lah. Tapi ni saya nak tunjuk. Yang saya kata tadi janji jalan lah. Okay, lebih adil kita ambil satu tarikh ke belakang. So 3 bulan 9. Okay, jadi cerita dia close yang terakhir tolak dengan close yang ketika permulaan diberitahu. Lepas tu bahagi dengan close yang mula-mula tu kali 100. Itu je cerita dia. Okay, sekarang ni kita dapat negatif 10. Maksudnya daripada sepanjang sejak daripada 6 September idea ni diberi sampai sekarang harganya dalam negatif 10. Okay, okay, ini kita dah dapat ni lah. Mana perbezaan harga sekarang dengan harga yang idea tu diberi. Okay, untuk yang ni pula, yang bawah ni, so Allahuakbar. Okay, cerita yang sama juga, tapi kali ni saya nak check daripada idea yang diberi ni, kita nak check dia mesti pernah naik harga tertinggi, betul tak? Jadi kita nak check berapa tinggi yang dia pernah naik.
Sebab kalau kita tengok chart tadi, kalau kita tengok chart dekat yang inilah daripada tarikh ni pernah naik. Mana pagi-pagi ni 6 hari bulan ni pernah naik. Ni kan 3 bulan, tak cantik lah candle ni. Kita ambil yang ni. Okey. So, 3 bulan yang ni hari yang pagi dia bila tahu trading dia tu pernah naik esoknya. Jadi kita nak lebih adil, kita bagi tahulah daripada harga yang mula-mula diberitahu berapakah peratus harga yang pernah naik. Jadi cerita dia sama juga. Yang ini idea high dot maximum. Okey, dia pernah high paling maksimum yang dia pernah pergi. Ini kita pakai close lah. High tolak dengan close. Dan kita satu close yang terkini bagi dengan close yang ketika idea tu diberi. So kita dapat macam mana tu? Sekejap ya. Saya sini dah salah dah ni. High do maximum. Tolak dengan idea close. Bukan sekarang. Patutnya kosong lah. Bagi dengan idea close. Okay. 9%. Betul ke? Sepatutnya betul 9%. Maknanya daripada harga maximum high. Sebab kalau ikutkan sepanjang ni, ini adalah maximum high. Jadi kita tolak dengan harga yang close diberitahu pada 6 bulan sini. Kita ambil 3 bulan close ni, tolak ni dan bagi ni dan kita dapatlah. Okay. Cerita dia sekarang ni, kalau kata daripada harga yang diberi pada 6 hari bulan 9, dia punya harga sekarang dah menurun negatif 10%. Dan kalau kata dia pernah naik tinggi tak? Pernah. Lebih kurang 9%. Saya nak tambah tulisan sikit. Kita tambah tulisan. Ini kita kata kira return terkini. Return maksudnya return kira return terkini lah. Okey, macam mana nak run dia? Okay. So bawah ni kita tambah lagi teks. Kira peratus tertinggi pernah naik. Dah lah. Ikutlah. Berapa tahu? Peratus. La ilaha illallah. Tekan enter kot? Tak juga. Tekan luar. Tekan kat luar. Okay. Kira return terkini, kira peratus tertinggi pernah naik. Okay. Jadi ini cara malas lah. Maksudnya kita boleh susun balik data-data ni. Susunlah cara-cara dia. Supaya kita jadi malas dan biar komputer yang buat kerja. Jadi kita tak perlulah nak buat Excel ke apa semua. Okay. So sekarang ni dia ada 3 data. Okay, dia ada 3 data. Jadi saya ada 0065, 4758 dan juga 0199. Boleh tak kalau kita nak buat looping? Boleh. Jadi kat sini saya dah buat. Stop. Kita ada yang pertama 0065. Okey. Lepas tu kita ada 4758 dan yang terakhir kita ada 0199. Okey, so saya buat 4 item in stock. Kita akan looping satu persatu dan kita dapatkan result dia daripada 199 untuk 3 ni. So kalau saya run, okey, dia baca 1, 2, 3 download apa semua. Dan kalau saya print untuk result ni, nama dia dah result lah, bukannya idea lagi. Kita akan dapat ni lah, sama adjusted close untuk 0065, 0199 KL dan 4758. So jadi daripada data ni nanti kita boleh buat benda yang sama. Contoh okey,
try ya. Saya pun tak try lagi. So instead kita pakai idea tadi, kita pakai result dan result. Okay, so, kita tengok. Patutnya kita dapat 3. Okay, sekarang ni 0065 daripada harga yang diberitahu hari tu hari. Trading idea, expose, terkini negatif 6.6. Maknanya menurun lah. So untuk yang Encom, bukan 0199 daripada harga yang diberitahu trading idea ni sampai sekarang sudah 5.3%, maknanya positif lah. Dan yang terakhir Trimode, bukan Encom sorry lah, 4758 Encom 8 sekarang ni sudah 61.97, maknanya melebihi target dia. So kalau kita tengok kat sini, walaupun satu ni nampak macam rugi, rasa pun dah kena stop loss kot. Tapi ada satu stok ni Encom, return dia agak tinggi. Bukan sekadar dia sampai target, tapi return dia agak tinggi kalau kita masih hold lagi sampai sekarang. Okay. Kalau kita nak tengok nak berlaku lebih ada lagi, kita akan check harga tertinggi yang 3 stok ni pernah sampai. Okay. Oh, 0065 14%. Pernah sampai 14%. Tadi kenapa kita buat? Sekejap ya. Betul ke pernah sampai 14%? Sekejap. Sekejap ya, saya nak tengok. Okay. Tadi tulis 9% je. Lepas tu kenapa 14% pula? Oh, minta maaf sebab kita ambil daripada 1 hari bulan. Minta maaf. Saya minta maaf. Kita ada sedikit kesilapan. So untuk yang ini tadi sepatutnya kita kena start, kalau malah nak buat ni kan, kita ambil lah daripada 3 hari bulan lah. 3 hari bulan. So 3 hari bulan. Jadi sepatutnya nanti yang ini padam. Patutnya kita akan dapat beza sikit lah. Dan juga yang ini kalau kita run, okay, baru sama. So minta maaf, ini masalahnya kalau kita salah dan kita rasa seronok sangat. Okay, tapi tak apalah, keputusan dia. Sebab kita tak ambil tadi yang kita buat untuk result tadi, saya ambil data dari 1 hari bulan. Minta maaf sebab kat atas tadi kita start dengan 3 hari bulan. Ini salah satu cara. Kalau kata macam ni lah 2 hari bulan, kalau tidak tukar kat sini ya. Tukar je tarikh. Kita nak bagi berapa hari bulan untuk buat checking. Kalau dapat lah dia punya ni. So nampak gaya dia Encom lebih banyak lah, 52%. So mengatasi kerugian, kalau ikutkan kalau kita beli buy and hold ketiga-tiga trading idea ni, yang atas ni dalam 10%, masih kerugian 10% lah. Kalau kita tak jual lah, tak stop loss mentah apa semua. Dan di Trimode ni negatif 2% ketika sekarang. Tapi Encom ni mengatasi kedua-dua rugi ni. Sebab tu bila orang kata buat trading idea ataupun orang panggil apa tu ratio, kita tak kata kalau 10 kata 10 idea dia beri 9 untung 1 rugi, tak semestinya menguntungkan. Sebab kita boleh 9 untung tu, 1 rugi tu, ruginya lagi banyak daripada 9 yang untung. Contoh macam ni lah, diberi 3, so 2 rugi, 1 saja untung. Kalau kata alamak apalah, 2 rugi 1 untung, bagi 3, 2 rugi 1 untung, tak best kan? Tapi kita kalau tengok pada keuntungan yang diberikan, lebih banyak daripada yang dirugi. Tolak 12%, 50, kita ada 30%.
So patutnya kita kena tengok macam tu lah. Bukan kita nak tengok kalau diberi banyak-banyak pun tak guna juga kan. Kita nak tengok, biarlah 10 yang diberi, 9 rugi, tapi 1 tu yang menguntungkan. Lebih baik macam tu. Tapi kena ingatlah, bila rugi tu kalau kita follow stop loss dia tu, kena follow. Ini saya tak ambil kira, contoh macam Anchor ni, pernah tak dia cecah stop loss. Boleh buat, nanti boleh tambah lagi kalau nak, boleh disusun lebih cantik lah. Okay, saya rasa itu saja. Ini sebagai pengenalan dululah. Jadi apa yang saya belajar. Tapi untuk yang saya buat untuk Telegram dan juga saya buat summary apa semua tu lebih daripada ni. Ini cuma asas dia saja. Banyak lagi yang sebab saya tunjuk yang benda yang mudah dululah. Yang susah saya pun tengah belajar, lagi nak tunjuk yang susah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.